Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV guys. Ini adalah review mengenai perlawanan Penang menentang Sabah. Perlawanan ke-19 untuk Sabah FC, mereka beraksi di OA dan Alhamdulillah guys, 3 mata seterusnya untuk Sabah FC selepas kekalahan menentang Selangor di Stadium MBPJ hari itu. So inilah merupakan salah satu perlawanan yang aku risau juga, adalah kerana rekod away kita yang tidak begitu bagus. Dan satu lagi seperti aku katakan pada video head to head sebelum ni, Penang mempunyai satu reputasi yang cukup bagus di stadium mereka, itu Stadium Bandaraya. So ini adalah perlawanan bagi aku must win berdasarkan kita punya rekod terdahulu dan sejarah perlawanan kita menentang Penang. Kita termasuk perlawanan ni kita telah monopoli setiap perlawanan yang telah kita lalui, baik home ataupun away untuk Sabah FC. Tapi malangnya perlawanan ini kita tidak mampu untuk menjaringkan sebanyak yang kebiasaannya kita lakukan. Walaupun banyak peluang kita miliki, tapi penyudah kita tidak cukup baik pada perlawanan tersebut. Walaupun seperti mana aku tulis di bawah ni, 3 mata away adalah merupakan cukup bagus untuk perlawanan, seperti mana dikatakan oleh OKS hasil daripada interview yang telah dilakukan kepada beliau, di mana beliau cakap beliau tidak mengira berapa gol yang dilakukan. Yang penting 3 mata wajib dibawa pulang untuk perlawanan, dan anak-anak buah OKS telah menjalankan tanggungjawabnya dengan cukup cemerlang. Itu basically lah apa yang kita tengok, yang benda-benda penting dalam perlawanan ni. Tapi kalau dari segi performance pula guys, aku sebenarnya seperti yang aku katakan lah, ini perlawanan away. Sabah bukan mempunyai rekod yang cukup bagus untuk away mereka, dan bagi aku perlawanan ni adalah par level sajalah. Okay, aku tidak excited dengan cara permainan Sabah FC, dan aku sudah menyangkakan tidak akan ada cara permainan seperti mana mereka tampilkan sewaktu menentang Seri Pahang, dan of course sewaktu menentang Kuching. Kuching tu walaupun kita bolos 3, tapi apa yang aku kaitkan di sini adalah kemampuan penyerang-penyerang kita yang kebiasaannya menjaringkan gol, untuk menjaringkan gol pada perlawanan menentang Penang ni tidak berapa kelihatan lah. Satu nama terbaru telah dicatatkan dalam senarai penjaring Sabah FC, iaitu Irfan Fazail. Finally mencatatkan nama beliau selaku penjaring untuk Sabah FC bagi tahun 2023 ni, dan congrats dan tahniah, good job juga untuk Makado kerana sekali lagi telah mengekalkan rekod gol beliau bagi setiap perlawanan yang telah beliau lalui. Sekarang ni membuktikan di sini bahawa Makado adalah merupakan salah satu threat yang cukup bagus untuk Sabah FC, dan akhirnya sekali lagi kita mempunyai sudah penyerang yang mampu untuk menterjemahkan peluang menjadi gol. So ketiadaan Sadil dalam perlawanan juga telah menjadi salah satu punca kurangnya gerakan ataupun serangan yang cukup tubi daripada Sabah FC. Walau macam mana pun, di tempat beliau tu aku tidak menyangka akan diambil oleh Darren Lock. Dan sepanjang Darren Lock berada di tempat Sadil itu, hanya satu saja hantaran ataupun larian yang cukup bagus telah dilakukan oleh Darren Lock, di mana hantaran lintang Darren Lock tu telah disambut siapa kalau aku dah silap tu, dan akhirnya telah diterjemahkan menjadi gol oleh daripada Irfan Fazail lah. So itu the only contribution yang aku tengok yang paling penting lah untuk Darren Lock. Lepas tu macam tidak berapa nampak sudah Darren Lock. Satu lagi orang harapan aku, Stewart Wilkin juga. Stu juga tidak berapa menyerlah pada perlawanan ni. Aku bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh pengulas perlawanan. Kita ada 2 pengulas ni sebenarnya. Kalau kamu tengok Destro, lain pengulas dia pula. Kalau kamu tengok Disuka, pasal aku tengok Disuka, lain lagi pengulas dia pula. So aku dapat respon yang macam again lah, pengulas di Astro tu macam berat sebelah. Aku nak tahu, aku nak dengar ini respon saja. Tapi aku mendengar pengulas daripada Soka, 2 orang seronok dengar mereka mengulas lah, memang yang spontan betul. Dan mereka juga mengatakan Stu juga tidak berapa kelihatan di dalam perlawanan ni. So itu adalah orang sandaran aku, sekiranya ketiadaan Sadil ataupun Pak Tesus tidak berada di posisi favourite beliau untuk membantu di bahagian hadapan. Kerana sekali lagi Pak Tesus dalam perlawanan ini diletakkan sebagai pemain defend. Okey, bercakap pasal Pak Tesus pula, aku suka combination yang telah dilakukan oleh Pak Tesus dan juga Gary Steven Robat, di mana Gary Steven Robat pada perlawanan ini sekali lagi mengambil tanggungjawab untuk menjadi defensive midfield kita, menjaga midfield dan juga untuk menjaga defense kita supaya tidak ditembusi lebih awal. Dan bagi aku, walaupun persembahan yang ditampilkan oleh
Steven Robert tidak begitu baik. Aku pernah lihat persembahan yang terbaik dari Steven Robert, tapi ini sepanjang musim 2023 ni aku boleh katakan ini adalah persembahan terbaik beliau, walaupun ada juga melakukan beberapa kesilapan. Dan kombinasi Gary dan juga Park Tisu cukup menjadi pada perlawanan ni, di mana kedua mereka ni seolah-olah menjadi benteng utama untuk bertahan, untuk mengelakkan daripada serangan yang dilakukan oleh Penang kerap kali menebusi bahagian defensive midfield dan juga defend kita. So dua individu ni sejak yang aku nampak betul-betul cemerlang, betul-betul melakukan tanggungjawab mereka dengan bagus. Aku perlu akui juga pemain pertahanan kita ada beberapa orang juga melakukan kesilapan. Yang paling ketara sekali adalah Damien yang di penghujung masa sudah tu, di mana beliau mengacang-acah pemain Penang. Lepas tu bola tu corner kick lah, terkeluar bola tu. Oi, kalau kamu tengok muka OKS memang berang, memang macam tak puas hati dengan si Damien Lim apa buat tindakan dia tu. Tapi alhamdulillah, walau itu adalah pergerakan last minute daripada Penang. Aku pasti mereka ingin mengambil peluang itu sebaik yang mungkin, tapi ditidakkan sekali lagi oleh benteng pertahanan Sabah FC. Tapi selain daripada tu, aku perlu memuji Damien juga. Banyak save yang telah beliau lakukan. Dia adalah antara orang yang boleh dikatakan memberi contribution yang cukup tinggi untuk kemenangan Sabah FC. Gol yang telah dilakukan oleh Penang tu adalah merupakan tactical change dan juga kemasukan beberapa pemain baru di dalam, especially penyerang untuk Penang, di mana mereka memang memerlukan satu individu yang boleh berlari dengan cukup pantas untuk melepasi defender Sabah dengan menggunakan counter attack, dan tactical itu telah menjadi dan kerap kali jugalah hampir dihukum kita untuk cara penampilan, cara permainan yang telah dilakukan. Sekali lagi 3-4-3 telah diterapkan di dalam perlawanan ni. Macam aku cakap, memang aku tidak berapa suka dengan 3-4-3 ni, tapi kalau itu yang OKS inginkan, aku sokonglah, dan ia telah sekali lagi telah membuah hasil untuk perlawanan ni. So yang paling ketara sini guys adalah ketiadaan Sadil. Itu saja yang aku rasa menjadi impact sebenar prestasi Sabah FC. Dan aku sekali lagi, bukan aku cakap dengan kemasukan pemain yang bakal aku sebut ni akan merubah sama sekali permainan Sabah FC akan menjadi bertambah baik. Tapi aku heran kenapa masih Sifu belum diturunkan dan juga Jilton. Adakah mereka, pasal aku tidak dapat sebarang informasi lah mengenai kedua pemain ni, adakah mereka masih cedera ataupun disimpan untuk perlawanan yang lebih penting. Seperti mana telah aku ucapkan dulu, untuk perlawanan mid table ataupun bottom table adalah baik untuk menggunakan pemain yang jarang kita gunakan, dan untuk perlawanan-perlawanan yang penting barulah kita mula menurunkan pemain-pemain tersebut. Tapi itu adalah tanggapan aku. Aku tidak pasti sama ada cedera ataupun tactical yang sebagaimana aku katakan tadi telah digunakan oleh OKS, sehingga kita masih belum lagi nampak bayang kedua pemain yang aku sebut tadi itulah. So okay guys, itulah adalah ulasan aku. Seperti biasa, aku tidak akan bincang keseluruhan, aku akan state the obvious saja. So sila letakkan lagi pandangan-pandangan kamu, apa yang kamu nampak dalam perlawanan tu yang boleh kita share sama-sama di ruang komentar di bawah. So, sehingga kita berjumpa lagi guys di video akan datang. Assalamualaikum.